Kertas konsep ini akan menjadi titik permulaan bagi mereka yang berminat dengan pertembungan matematik, kerohanian, dan teks agama, menggalakkan penghargaan yang lebih mendalam terhadap susunan Al-Quran. Tajuk, Pertemuan Matematik dan Kerohanian Islam, Kajian tentang Nombor Sempurna dan Simetri Al-Quran. Abstrak. Kertas konsep ini menerangkan hubungan yang rumit antara konsep matematik nombor sempurna dan corak berangka dalam Al-Quran dengan memberi tumpuan khusus kepada surah Al-Baqarah. Dengan mengkaji bukan sahaja bilangan ayat, tetapi juga kepentingan berangka muqatta'at, huruf-huruf misteri, dan surah-surah lain, kertas ini mencadangkan keharmonian dan kesempurnaan yang mendalam dalam teks Al-Quran yang selaras dengan prinsip matematik. Pengenalan. Al-Quran, dengan corak berangkanya yang kompleks, telah menarik minat para sarjana selama berabad-abad. Kertas ini meneroka bagaimana corak ini, apabila dianalisis melalui kanta matematik, mungkin mencerminkan reka bentuk atau kesempurnaan ilahi yang mendasari, terutamanya mengkaji hubungan antara surah Al-Baqarah, surah Al-Qalam, dan muqatta'at. Latar belakang, nombor sempurna. Nombor di mana hasil tambah pembahagi sebetulnya sama dengan nombor itu sendiri, seperti 6 dan 28. Struktur Al-Quran. Al-Quran terdiri daripada 16 surah dengan pelbagai corak berangka di dalamnya. Metodologi. Analisis berangka surah Al-Baqarah 286 ayat dan surah Al-Qalam 68 ayat. Peperiksaan muqatta'at, khususnya yang muncul 29 kali dalam Al-Quran. Pengiraan kemungkinan hubungan dan corak berangka. Perbincangan. Corak berangka surah Al-Baqarah 286 ayat pula 286. Jika kita menganggapnya sebagai 2 fi'il 286, pula 228 6 menghubungkannya kembali kepada nombor sempurna. Muqatta'at dan numerologi. Muqatta'at muncul 29 kali dalam Al-Quran dan menjumlahkan digit ini 12 minus 11, 1 plus 1 wal 2. Mungkin mencadangkan gema berangka 2 wahyu yang mungkin melambangkan sifat 2 wahyu, Makkiyah dan Madaniyah. Sumbangan surah Al-Qalam, surah 60 mempunyai 52 ayat. Tetapi apabila mempertimbangkan nombor babnya dalam corak berangka ini, 22 dan 60 apabila digabungkan dengan 22 bahasa 86 dari surah Al-Baqarah, kita dapati 22 68 lalu 22 86 yang sekali lagi berjumlah 36, seterusnya menekankan corak 6 dan 28. Dua nombor sempurna pertama. Hubungan simbolik. Penjajaran berangka ini boleh dilihat sebagai mengukuhkan idea Al-Quran sebagai teks kesempurnaan rohani dan berangka yang mencerminkan konsep matematik nombor sempurna. Tafsiran budaya dan agama. Walaupun tafsiran ini adalah spekulatif dan bukan sebahagian daripada tafsir Islam konvensional, ia menawarkan kanta untuk renungan rohani pribadi tentang reka bentuk Al-Quran. Penemuan. Corak berangka yang ditemui dengan memanipulasi kiraan ayat surah-surah utama digabungkan dengan kiraan muqatta'at mencadangkan simetri yang mendalam yang bergema dengan konsep kesempurnaan dalam kedua-dua matematik dan teologi. Analisis ini menggariskan potensi untuk melihat Al-Quran sebagai merangkumi bentuk kesempurnaan matematik dan rohani. Implikasi kajian ini boleh memberi inspirasi kepada lebih banyak penyelidikan antara disiplin dalam aspek berangka dan simbolik teks agama, menyediakan cara baharu bagi penganut untuk terlibat dengan teks suci mereka. Kesimpulan, corak berangka dalam Al-Quran, terutamanya yang diserlahkan oleh kiraan ayat surah Al-Baqarah dan surah Al-Qalam, di samping kemunculan muqatta'at, mencadangkan interaksi yang menarik antara matematik dan kerohanian. Walaupun ilmu Islam tradisional memberi tumpuan kepada makna tekstual, corak ini menjemput renungan tentang kesempurnaan struktur Al-Quran. Penyelidikan masa depan mungkin mengkaji lebih mendalam corak yang serupa, merentasi teks agama lain, atau meneroka lebih lanjut hubungan ini. Rujukan, sumber matematik tentang nombor sempurna. Teks Islam, termasuk Al-Quran, terjemahan dan tafsir. Literatur tentang numerologi atau simbolisme Islam. Kertas konsep ini berfungsi sebagai perjalanan penerokaan ke dalam keindahan berangka Al-Quran, mencadangkan lapisan penghargaan tambahan untuk susunan ilahinya. Tajuk, Simetri Ilahi, meneroka pertemuan matematik dan wahyu Al-Quran, kata pengantar. Dalam buku ini, kita memulakan perjalanan melalui lanskap berangka Al-Quran, berusaha untuk membongkar bagaimana prinsip matematik seperti nombor sempurna mungkin bergema dalam ayat-ayat sucinya. Walaupun ilmu Islam tradisional memberi tumpuan kepada aspek tafsir dan perundangan Al-Quran, buku ini meneroka jalan yang jarang dilalui. Simetri yang menarik dan corak berangka yang oleh setengah penganut dianggap mencerminkan kesempurnaan ilahi. Pengenalan, misi mencari kesempurnaan.
konsep nombor sempurna. Penjelasan ringkas tentang apa itu nombor sempurna dalam matematik memperkenalkan 6 dan 28 sebagai contoh. Teks Al-Quran, gambaran keseluruhan struktur Al-Quran, struktur 12 babnya, dan kepentingan nombor dalam budaya Islam. Bab 1, asas berangka Al-Quran, kiraan ayat dan bab, perbincangan tentang susunan Al-Quran, menonjolkan surah-surah utama seperti Al-Baqarah dan Al-Qalam. Muqatta'at, pengenalan kepada huruf-huruf misteri pada permulaan beberapa bab, kekerapannya, dan potensi kepentingan berangkanya. Bab 2, surah Al-Baqarah, pintu gerbang keharmonian. Berangka analisis surah 2, peperiksaan terperinci 286 ayat, meneroka bagaimana nombor ini boleh dimanipulasi untuk mendedahkan corak. 286 sebagai refleksi nombor sempurna. Bagaimana 286 boleh dipecahkan untuk mencerminkan nomor 6 dan 28? Dua nombor sempurna pertama. Tafsiran simbolik. Tafsiran spekulatif yang menghubungkan nombor ini dengan kesempurnaan teks Al-Quran. Bab 3, surah Al-Qalam dan selanjutnya surah Al-58 dalam permaidani berangka, mengintegrasikan nombor bab surah Al-Qalam ke dalam analisis untuk melihat bagaimana ia selaras dengan corak dari surah Al-Baqarah. Corak tambahan, melihat surah-surah lain untuk corak berangka, melukis hubungan jika boleh. Bab mula, muqatta'at misteri berangka, 29. Kemunculan, analisis terperinci implikasi berangka, muqatta'at, termasuk jumlah 29 kepada 11, kemudian 2, wahyu dan nombor 2. Meneroka hubungan simbolik antara nombor 2 dan sifat 2 wahyu Al-Quran. Bab 5, nombor sempurna dan kesempurnaan Al-Quran. Kesempurnaan matematik, menyelami lebih mendalam tentang bagaimana nombor sempurna mungkin melambangkan tema Al-Quran tentang kesatuan, kelengkapan, dan kesempurnaan ilahi. Tafsiran budaya dan kerohanian, bagaimana corak berangka telah ditafsirkan dalam budaya Islam, mengakui sifat spekulatif analisis sedemikian. Bab 6, implikasi untuk iman dan ilmu, pendekatan antara disiplin, manfaat mengkaji teks agama melalui kanta matematik. Awas dan pertimbangan, kepentingan untuk tidak membiarkan numerologi membayangi mesej utama dan panduan Al-Quran. Kesimpulan, simfoni nombor dan iman, sintesis. Penemuan, merumuskan bagaimana corak berangka yang diterokai mungkin memberi inspirasi kepada penghargaan yang lebih mendalam terhadap susunan Al-Quran. Hala 7 masa depan. Melalui kajian lanjut tentang memo simbolisme teks agama, potensi merapatkan jurang atau lembagaan jon teologi. Lampiran-lampiran E, jadwal terperinci corak berangka dalam Al-Quran. Lampiran B, penjelas matematik nombor sempurna dan punca digital. Lampiran C, glosari istilah Islam yang disebut dalam buku ini. Bibliografi, senarai rujukan lengkap dari teks Islam, sumber matematik, dan karya ilmiah tentang numerologi dalam agama. Penghargaan, terima kasih kepada mereka yang memberi inspirasi atau menyumbang kepada penyelidikan dan penulisan buku ini. Mengenai penulis buku ini akan berfungsi sebagai penerokaan unik bagi mereka yang berminat dengan pertemuan matematik, kerohanian, dan teks suci Islam, menyediakan analisis spekulatif, tetapi merangsang pemikiran tentang keindahan berangka Al-Quran. Kata pengantar. Kata pengantar, dalam simetri ilahi, meneroka pertemuan matematik dan wahyu Al-Quran, kita menyelami alam, di mana nombor menari dengan teks suci menawarkan kanta baharu untuk melihat salah satu kitab suci yang paling dihormati di dunia. Al-Quran, dengan panduan rohaninya yang mendalam, secara tradisinya telah dikaji melalui disiplin teologi, perundangan, dan linguistik. Walau bagaimanapun, buku ini menjemput Anda ke dalam penerokaan laluannya yang kurang dilalui, corak berangka yang mungkin membisikkan keharmonian ilahi yang lebih dalam. Perjalanan ini bukanlah tentang membuktikan teorem matematik atau mewujudkan aliran pemikiran Islam baharu. Sebaliknya, ia adalah jemputan untuk mengagumi bagaimana Al-Quran, dalam strukturnya sendiri, mungkin mencerminkan prinsip kesempurnaan matematik. Kita akan melihat nombor sempurna, muqatta'at yang enigmatik, dan susunan berangka surah-surah utama seperti Al-Baqarah dan Al-Qalam, merenungkan jika terdapat simfoni nombor yang menyanyi bersama ayat-ayat tersebut. Saya harus mengakui pada mulanya bahwa penerokaan ini adalah spekulatif dan tidak berakar umbi dalam ilmu Islam tradisional, yang mengutamakan makna dan panduan teks Al-Quran berbanding analisis berangka. Namun, bagi mereka yang menemui keindahan dalam pertemuan sains dan kerohanian, buku ini menawarkan meditasi unik tentang keanggunan berangka Al-Quran. Penghargaan saya ditujukan kepada para sarjana, ahli matematik, dan penganut yang karya dan perbualan mereka telah memberi inspirasi kepada buku ini. Saya amat berterima kasih kepada mereka yang telah menggalakkan dialog antara bidang yang kelihatan berbeza,
mengingatkan kita bahawa semua ilmu akhirnya berusaha untuk menerangi kebenaran ilahi yang sama. Semasa Anda membalik halaman ini, saya menjemput Anda untuk mempertimbangkan bukan sahaja nombor, tetapi apa yang mungkin diwakilinya dalam permaidani iman dan pemahaman yang lebih luas. Sama ada Anda seorang ahli matematik yang tertarik dengan Al-Quran, seorang Muslim yang mencari dimensi baharu dalam perjalanan rohani Anda, atau hanya ingin tahu tentang interaksi antara nombor dan wahyu. Saya berharap buku ini berfungsi sebagai jambatan kepada pandangan baharu. Pengenalan, misi mencari kesempurnaan Al-Quran, kitab suci Islam, berdiri sebagai suar wahyu ilahi, menawarkan panduan, kebijaksanaan, dan makanan rohani kepada berbilion-bilion. Ayat-ayatnya bukanlah sekadar kata-kata, tetapi tanda-tanda dari Yang Maha Kuasa, yang dijalin ke dalam fabrik kehidupan dan pemikiran Muslim. Namun, di sebalik tafsir tradisional dan kajian teologi, terdapat satu lagi lapisan penerokaan yang bersilang dengan bahasa universal matematik. Buku ini meneroka persilangan itu, mencadangkan bahawa struktur berangka Al-Quran mungkin mencerminkan kesempurnaan matematik yang bergema dengan ilahi. Konsep nombor sempurna. Dalam matematik, nombor dianggap sempurna jika hasil tambah pembahagi positif sebetulnya sama dengan nombor itu sendiri. Dua nombor sempurna pertama, 6 dan 28, telah menawan imajinasi manusia selama berabad-abad. Dalam konteks ini, kita mula melihat bagaimana nombor ini mungkin secara simboliknya berhubung dengan teks Al-Quran, mencadangkan keharmonian antara alam nombor dan wahyu. Teks Al-Quran. Al-Quran disusun kepada 114 surah bah, setiap satu dengan bilangan ayatnya yang unik. Struktur ini, walaupun terutamanya berfungsi untuk menyampaikan mesej ilahi, juga telah tertakluk kepada analisis berangka oleh para sarjana dan orang awam. Nombor dalam Islam bukan sekadar untuk mengira. Ia mempunyai kepentingan simbolik dan kadangkala mistik, mempengaruhi segala-galanya daripada waktu solat kepada reka bentuk seni bina masjid. Penerokaan matematik. Buku ini menjemput Anda dalam perjalanan untuk meneroka corak berangka. Bagaimana kiraan ayat, kedudukan surah, dan huruf-huruf misteri. Pada permulaan beberapa bab mungkin selaras dengan konsep matematik seperti nombor sempurna. Tafsiran simbolik. Potensi corak ini untuk mencerminkan tema kesatuan, kelengkapan, dan kesempurnaan ilahi yang mencerminkan mesej Al-Quran tentang tauhid, keesaan Tuhan. Refleksi budaya dan kerohanian. Bagaimana penerokaan berangka sedemikian secara historisnya telah dilihat dalam budaya Islam. Dan apa yang mungkin bermakna bagi penganut kontemporari yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang Al-Quran. Mengapa ini penting? Matlamat di sini bukanlah untuk mencadangkan bahawa seseorang mesti memahami matematik untuk memahami kedalaman rohani Al-Quran. Sebaliknya, penerokaan ini menawarkan kanta tambahan untuk menghargai susunan Al-Quran. Ia menjemput kita untuk mempertimbangkan bagaimana ilahi mungkin bercakap dengan kita, bukan sahaja melalui kata-kata, tetapi melalui bahasa universal nombor, menggalakkan dialog antara iman, sains, dan seni. Semasa kita memulakan perjalanan ini, marilah kita ingat bahawa ini adalah wilayah spekulatif, bukan ilmu Islam tradisional. Namun, ia adalah bukti kepada sifat pelbagai aspek Al-Quran yang boleh memberi inspirasi kepada pertanyaan yang pelbagai. Buku ini tidak mendakwa untuk membuka makna baharu dalam Al-Quran, tetapi untuk menonjolkan keindahan strukturnya. Menjemput renungan tentang seni ilahi yang mungkin merangkumi rohani dan matematik. Dengan ini, marilah kita menyelami lanskap berangka Al-Quran, bukan untuk mengubah mesejnya, tetapi untuk meraihkan kesempurnaannya dengan cara lain. Bab 1. Asas berangka Al-Quran. Kiraan ayat dan bab struktur Al-Quran adalah keajaiban susunan dengan start 12 surah. Setiap satu mengandungi bilangan ayat yang berbeza-beza. Seni bina berangka ini bukan sahaja mengatur mesej ilahi, tetapi juga membenamkan di dalamnya potensi untuk simbolisme berangka. Di sinilah kita mula melihat Al-Quran bukan saja sebagai teks, tetapi sebagai kanvas nombor. 1 surah. Pemilihan nombor ini telah menarik minat para sarjana, dengan setengahnya melihat kepentingan dalam kesederhanaannya, atau simetrinya apabila dibahagikan dengan 2. 57 surah diturunkan di Makkah, dan 57 di Madinah. Jumlah ayat. Dengan 6,236 ayat, panjang Al-Quran menjemput renungan tentang apa yang mungkin diwakili oleh nombor ini, atau bagaimana ia mungkin selaras dengan corak berangka lain dalam teks tersebut. Muqatta'at. Salah satu aspek yang paling membingungkan teks Al-Quran ialah kehadiran muqatta'at, atau huruf-huruf misteri, pada permulaan 29 surah.
Huruf-huruf ini seperti alif, lam, mim, atau alif, lam, ra, lr, muncul tanpa penjelasan yang jelas dalam teks itu sendiri, yang membawa kepada spekulasi kajian selama berabad-abad. 29. Kemunculan nomor 29 mempunyai perjalanan berangkanya sendiri. Apabila dipecahkan 2 plus 9, 11, 1 plus 1, 2, ia mungkin mencadangkan hubungan dengan sifat dua wahyu, Makkiyah dan Madaniyah. Tafsiran simbolik. Sesetengah sarjana dan ahli mistik telah menggunakan numerologi abjad pada huruf-huruf ini, menemui makna tersembunyi atau corak yang boleh dikaitkan dengan mesej atau struktur Al-Quran. Corak berangka dalam teks. Di sebalik kiraan surah dan ayat, Al-Quran mengandungi corak yang halus dan mendalam. Corak simetri, surah atau bahagian tertentu di dalamnya kelihatan mengimbangi satu sama lain secara berangka, mewujudkan simetri yang oleh sesetengahnya ditafsirkan sebagai tanda kesempurnaan ilahi. Pengulangan kata-kata. Kata-kata tertentu berulang beberapa kali, seperti hari yang muncul 365 kali, yang mungkin dilihat sebagai lebih daripada sekadar kebetulan oleh mereka yang cenderung kepada numerologi. Kepentingan budaya nombor dalam Islam. Dalam budaya Islam, nombor bukan sekadar aritmetik, tetapi membawa makna yang lebih dalam. 7 sering dilihat dalam konteks seperti 7 langit, 7 hari dalam seminggu, atau 7 pusingan mengelilingi Ka'bah semasa haji. 99. Bilangan nama atau sifat Allah mencerminkan keluasan dan kepelbagaian ilahi. Asas untuk analisis bab ini menyediakan asas untuk penerokaan kita dengan menonjolkan struktur berangka Al-Quran. Adalah penting untuk mendekati analisis ini dengan pemahaman, walaupun nombor boleh menawarkan pandangan, ia tidak menentukan intipati rohani Al-Quran. Sebaliknya, ia menawarkan dimensi lain, di mana kita boleh menghargai susunan ilahinya. Semasa kita meneruskan, kita akan mengkaji surah-surah tertentu, melihat bagaimana elemen berangkanya mungkin mencerminkan atau menggemakan konsep matematik kesempurnaan. Perjalanan ini bukanlah tentang membuktikan teorem matematik, tetapi tentang merenungkan bagaimana struktur Al-Quran mungkin selari dengan keindahan dan tertib yang ditemui dalam matematik, menjemput pembaca untuk menemui dalam nombor cerminan tertib dan kesatuan ilahi. Bab 2, Surah Al-Baqarah, Pintu Gerbang Keharmonian. Berangka analisis Surah 2, Surah Al-Baqarah, bab kedua Al-Quran. Bukan sahaja yang terpanjang dengan 286 ayat, tetapi juga salah satu yang paling penting kerana rawatan komprehensifnya tentang pelbagai ajaran Islam. Di sini kita memberi tumpuan kepada aspek berangkanya, 286 ayat. Nombor ini, apabila dianalisis melalui kanta numerologi, membuka beberapa laluan untuk renungan. 286, jika dianggap sebagai 2 memang 286. Menjumlahkan digit, 2 plus 2 plus 6 memberi kita 18, yang seterusnya dikurangkan kepada 918, selaras dengan beberapa tafsiran berangka tradisional di mana siman menandakan penyelesaian atau penghujung kitaran. Pecahan lain, 2 plus 28 plus 36 secara langsung menghubungkan kembali kepada nombor sempurna pertama. Dan yang kedua, 28, mencadangkan lapisan kesempurnaan matematik. 286. Sebagai refleksi nombor sempurna pecahan berangka 246 kepada 6 dan 2 pada 8, bukan sekadar rasa ingin tahu matematik, tetapi mungkin melambangkan kesempurnaan dan leluhur Islam. Konsep kesempurnaan adalah cerminan sifat ilahi. Nombor 6 dan 28, sebagai nombor sempurna, secara metafora boleh mewakili kelengkapan Al-Quran dalam mesej dan panduan. Kesatuan. Pengurangan 286 kepada 6 pada 6, juga mungkin melambangkan kesatuan mesej ilahi yang mencerminkan keesaan Tuhan, tema utama dalam Islam. Tafsiran simbolik. Walaupun ilmu Islam tradisional mungkin tidak memberi tumpuan kepada numerologi, kita boleh meneroka beberapa tafsiran simbolik spekulatif. Tertib ilahi. Corak berangka boleh dilihat sebagai lapisan tambahan tertib ilahi Al-Quran, di mana susunan ayat pun mencerminkan keharmonian cakrawala. Panduan. Sama seperti nombor sempurna lengkap dalam dirinya sendiri, struktur Al-Quran boleh dilihat sebagai panduan hidup yang sempurna, di mana setiap aspek mempunyai tempat dan tujuannya. Struktur berangka Al-Baqarah. Kedudukan ayat. Kedudukan strategik ayat dalam surah Al-Baqarah, seperti undang-undang ekonomi, sosial, dan agama, boleh dilihat berdasarkan kesempurnaan berangka ini, di mana setiap bahagian menyumbang kepada keharmonian keseluruhan. Tema kesatuan dan kelengkapan. Kandungan bab ini, yang membincangkan segala-galanya daripada penciptaan kepada undang-undang, daripada tingkah laku pribadi kepada kehidupan masyarakat, boleh dilihat sebagai mikrokosmos mesej Al-Quran,
yang seterusnya ditekankan oleh simbolisme berangkanya. Tafsiran budaya dan kerohanian. Dalam budaya Islam, nombor sering membawa berat simbolik di sebalik nilai matematiknya. Kepentingan 2, Al-Baqarah adalah surah kedua. Dan nomor 2 dalam Islam mungkin melambangkan dualiti penciptaan, wahyu, makkiyah dan madaniyah, atau dua dunia, kehidupan ini dan akhirat. Refleksi dalam amalan. Umat Islam mungkin menemui dalam corak ini cerminan bagaimana Al-Quran membimbing seseorang ke arah keseimbangan, kesempurnaan, dan kesatuan dalam kedua-dua kepercayaan dan amalan. Kesimpulan bab ini telah meneroka bagaimana surah Al-Baqarah, melalui corak berangkanya, mungkin menawarkan pintu gerbang untuk memahami susunan Al-Quran dari segi kesempurnaan matematik. Walaupun tafsiran ini adalah spekulatif dan bukan sebahagian daripada ajaran Islam teras, ia menggalakkan penghargaan yang lebih luas terhadap kedalaman Al-Quran, di mana nombor pun boleh dilihat sebagai sebahagian daripada seni ilahinya. Penerokaan ini menjemput kita untuk merenungkan bagaimana struktur Al-Quran mungkin mencerminkan kesempurnaan yang kita cari dalam kehidupan rohani kita. Bab 3, Surah Al-Qalam dan selanjutnya. Surah 68 dalam Permaidani. Berangkat Surah Al-Qalam atau pena adalah bab ke-68 Al-Quran, yang terkenal dengan penekanannya pada integriti misi Nabi Muhammad dan kuasa wahyu ilahi. Di sini, kita mengintegrasikan aspek berangkanya ke dalam penerokaan kita yang lebih luas. 68 ayat. Apabila digabungkan dengan analisis berangka dari surah Al-Baqarah, surah 6 ayat, kita melihat corak yang menarik. Menggabungkan nombor. Jika kita menganggap 22 dari Al-Baqarah dan menambah nombor bab Al-Qalam, atau 22 apabila dilihat sebagai 22 yang apabila dipecahkan masih membawa kita kembali kepada 6 dan 28 melalui jumlah 36, 6 by 6. Corak tambahan. Di sebalik Al-Qalam, kita melihat bagaimana surah-surah lain mungkin menyumbang kepada simfoni berangka ini. Surah Al-Fatihah, dengan 7 ayat, ia sering ditonjolkan kerana kepentingan berangkanya, terutamanya kerana dibacakan beberapa kali sehari dalam solat. Nombor 7 dalam Islam adalah simbolik kesempurnaan, penyelesaian, dan tertib ilahi. Surah Al-Ikhlas, keikhlasan, hanya 4 ayat. Namun kesederhanaan berangkanya mungkin dilihat sebagai cerminan keesaan Tuhan. Prinsip Islam utama, di mana kurang lebih banyak dalam menyampaikan kebenaran yang mendalam. Hubungan berangka merentasi Al-Quran. Corak simetri. Setengah bab atau bahagian dalam Al-Quran menunjukkan simetri berangka, di mana bilangan ayat dalam satu bahagian mungkin mencerminkan bahagian lain, mencadangkan reka bentuk yang disengajakan. Pengulangan kata. Kata atau frasa tertentu yang berlaku bilangan kali yang tepat di seluruh Al-Quran boleh ditafsirkan untuk selaras dengan tertib semula jadi atau ilahi, seperti hari yang muncul 365 kali. Tafsiran simbolik meneroka surah Al-Qalam dan lain-lain melalui kata ini. Kuasa kata. Al-Qadha, Al-Qalam, yang bermaksud pena, menggariskan kuasa kata-kata bertulis. Dan kedudukan berangkanya mungkin melambangkan ketepatan dan kesempurnaan wahyu ilahi. Tertib ilahi. Corak berangka boleh mencadangkan bahawa setiap aspek Al-Quran, hingga ke nombornya, adalah sebahagian daripada rancangan ilahi yang lebih besar dan dirancang dengan sempurna. Refleksi budaya dan kerohanian. Aspek berangka surah-surah ini menjemput renungan budaya dan rohani yang lebih mendalam. Pertumbuhan pendidikan dan kerohanian, struktur berangka boleh dilihat sebagai metafora untuk peranan Al-Quran dalam membimbing umat Islam ke arah kelengkapan dan kesempurnaan dalam perjalanan rohani mereka. Meditasi tentang kesatuan. Sama seperti nombor boleh dipecahkan atau digabungkan untuk membentuk makna baharu, begitu juga ajaran Al-Quran boleh menyatukan pelbagai aspek kehidupan dan iman. Kesimpulan bab ini telah meluaskan penerokaan kita daripada hanya memberi tumpuan kepada surah Al-Baqarah untuk memasukkan surah Al-Qalam dan surah-surah lain, menggambarkan bagaimana corak berangka mungkin bergema di seluruh Al-Quran. Corak ini tidak mengubah mesej Al-Quran, tetapi menambah satu lagi lapisan penghargaan untuk susunannya, mencadangkan bahawa walaupun dalam strukturnya, terdapat gema kesempurnaan ilahi yang diperkatakannya. Perjalanan melalui nombor ini menghubungkan kita dengan mesej Al-Quran dengan cara yang kuno dan abadi, menjemput penganut untuk melihat kesatuan dalam kepelbagaian, kesempurnaan dalam kerumitan, dan ilahi dalam setiap perincian. Bab 4. Muqatta'at, misteri ber-29. Kemunculan muqatta'at atau huruf-huruf misteri yang muncul pada permulaan 29 surah menimbulkan salah satu teka-teki Al-Quran yang paling kekal.
Huruf-huruf ini seperti alif, lam, mim, mem, atau ta, ha, telah menjadi subjek spekulasi, tafsiran, dan analisis berangka selama berabad-abad. Pecahan berangka, nomor 29 apabila dipecahkan, 2 plus 9 = 11, San plus 1 = 2, mungkin membayangkan sifat dua wahyu atau dua fasa utama misi kenabian Muhammad, Makkiyah dan Madaniyah. Wahyu dan nomor 2. Kepentingan berangka 2 berhubung dengan muqatta'at boleh diterokai. Wahyu berganda. Ini boleh melambangkan dua jenis wahyu. Makkiyah memberi tumpuan kepada iman dan akhirat, dan Madaniyah berurusan dengan undang-undang dan masyarakat. Simbolisme 2. Dalam numerologi Islam, 2 mungkin mewakili dualiti kewujudan, keseimbangan antara dunia ini dan yang seterusnya, atau malah aspek dua sifat manusia, rohani versus material. Menyangkut muqatta'at. Para sarjana telah mendekati muqatta'at dalam pelbagai cara. Numerologi abjad. Dalam sistem ini, setiap huruf abjad Arab mempunyai nilai berangka. Dengan menjumlahkan nilai ini, setengahnya telah cuba mencari makna tersembunyi atau kod berangka dalam Al-Quran. Kepentingan struktur. Sesetengahnya mencadangkan bahwa huruf-huruf ini mungkin mempunyai tujuan struktur, mungkin menunjukkan tema, gaya, atau malah corak berangka dalam bab yang diperkenalkan. Contoh analisis muqatta'at alif, lam, mim muncul dalam 6 surah, dan apabila dianalisis secara berangka, 1, lam 30, mim 40, jumlah mungkin dilihat mempunyai kepentingan. Mungkin berkaitan dengan tema rohani atau berangka bab-bab ini. Ya, sin S ditemui dalam satu surah, di mana nilai berangka Yawasqul 60 berjumlah 70 mungkin melambangkan kelengkapan atau kesempurnaan ilahi. Tafsiran budaya dan kerohanian. Aspek berangka muqatta'at memberi inspirasi, refleksi mistik. Setengah sufi dan ahli mistik melihat dalam huruf-huruf ini dan nombornya cerminan misteri ilahi, menggalakkan renungan tentang aspek iman yang tidak dapat dilihat. Bukti keunikan. Kedudukan dan pengulangan huruf-huruf ini yang unik mungkin dilihat sebagai bukti kepada sifat Al-Quran yang tidak dapat ditandingi, di mana komposisi abjadnya pun adalah sebahagian daripada tanda ajaibnya. Spekulatif tetapi merangsang pemikiran. Walaupun makna sebenar muqatta'at hanya diketahui oleh Tuhan, analisis berangkanya menawarkan tambahan spekulatif tetapi merangsang pemikiran kepada kajian Al-Quran. Jemputan untuk merenung. Huruf-huruf misteri ini menjemput penganut untuk menyelami lebih dalam lapisan Al-Quran, mengakui bahawa pemahamannya tidak terbatas. Cermin kebijaksanaan ilahi. Corak berangka boleh mencerminkan kebijaksanaan Tuhan yang tidak terhingga, di mana huruf yang paling mudah pun boleh menyimpan makna yang mendalam. Kesimpulan, bab ini telah meneroka dunia muqatta'at yang enigmatik. Meneroka bagaimana corak berangkanya mungkin ditafsirkan untuk menambah pemahaman kita tentang kerumitan dan keindahan Al-Quran. Walaupun tafsiran ini bukan sebahagian daripada tafsir Islam tradisional, ia menawarkan perspektif unik tentang sifat pelbagai dimensi Al-Quran. Menggalakkan penganut untuk melihat Al-Quran bukan sahaja sebagai teks, tetapi sebagai entiti hidup yang berasal dari ilahi, di mana setiap elemen, termasuk nombor, mempunyai tujuan dalam membimbing manusia. Bab 5. Nombor sempurna dan kesempurnaan Al-Quran. Kesempurnaan matematik. Nombor sempurna, di mana nombor sama dengan hal tambah pembahagi sebetulnya telah memesterakan ahli matematik sejak zaman dahulu lagi. Corak berangka Al-Quran, terutamanya yang melibatkan nombor 6 dan 28, menjemput renungan selari. 6 dan 28. Sebagai dua nombor sempurna pertama, ia bukan sekadar rasa ingin tahu matematik, tetapi boleh dilihat sebagai simbol kelengkapan atau kesempurnaan ilahi dalam konteks Al-Quran. 6. Melambangkan hari penciptaan dalam Islam atau 6 rukun iman utama. 28. Mencerminkan kitaran bulan, yang mempunyai implikasi agama yang ketara dalam Islam, seperti masa Ramadan. Kesempurnaan Al-Quran melalui nombor. Dengan mengkaji bagaimana nombor ini muncul atau boleh diperoleh daripada struktur Al-Quran, keharmonian, struktur, corak berangka, seperti yang telah kita bincangkan dari surah Al-Baqarah dan Al-Qalam, mungkin mencadangkan bahawa susunan, kesimpulan, simfoni nombor dan keimanan sintesis. Penemuan penerokaan kita melalui keseimbangan ilahi, meneroka persilangan matematik dan wahyu Al-Quran telah membawa kita dalam perjalanan di mana corak berangka dalam Al-Quran mengajak kita merenung tema kesempurnaan, perpaduan, dan seni ilahi. Daripada struktur surah Al-Baqarah hingga misteri muqatta'at, kita telah melihat bagaimana nombor mungkin mencerminkan mesej Al-Quran tentang keharmonian dan kesempurnaan. Corak berangka sebagai refleksi, penjajaran nombor tertentu dengan nombor sempurna,
seperti 6 dan 28, menawarkan metafora untuk kesempurnaan Al-Quran dan kesatuan mesin. Tafsiran simbolik. Walaupun spekulatif, analisis berangka ini memberi peluang kepada orang beriman untuk renungan rohani yang lebih mendalam, melihat dalam nombor sebagai cerminan aturan ilahi. Arah masa depan. Buku ini membuka beberapa jalan untuk kajian lanjut. Analisis berangka yang lebih luas. Memperluaskan pendekatan ini kepada teks agama lain atau bahkan kepada aspek budaya Islam yang berbeza, seperti seni bina atau seni, di mana corak berangka adalah lazim. Integrasi dengan ilmu tradisional. Meneroka bagaimana pandangan berangka boleh wujud bersama atau meningkatkan tafsiran Al-Quran tradisional, yang berpotensi membawa kepada pemahaman teks yang lebih kaya. Keseimbangan iman dan penyelidikan iman melampaui nombor. Penting untuk diingat bahawa kuasa Al-Quran tidak terletak pada corak berangkanya, tetapi pada bimbingannya, kebijaksanaan, dan impak transformatif terhadap kehidupan orang beriman. Penyelidikan sebagai ibadah, melibatkan diri dengan Al-Quran. Dengan cara ini, boleh dilihat sebagai satu tindakan ibadah, di mana mencari ilmu tentang ciptaan ilahi, termasuk keindahan berangkanya, adalah sebahagian daripada perjalanan rohani seseorang. Seruan untuk merenung buku ini merupakan satu jemputan untuk merenung. Perpaduan untuk melihat dalam keharmonian berangka Al-Quran sebagai cerminan keesaan Tuhan, di mana semua pembahagian dan kepelbagaian menemui sumbernya dalam Yesa. Menghargai seni ilahi. Untuk mengagumi bagaimana mesej ilahi boleh disampaikan bukan sahaja melalui kata-kata, tetapi melalui kefasihan nombor yang senyap. Renungan penutup. Walaupun kita telah menjelajah melalui nombor, janganlah kita lupakan mesej penting Al-Quran. Bimbingan, rahmat, dan jalan menuju kebenaran. Penerokaan berangka hanyalah satu cara untuk berinteraksi dengan teks suci ini, menawarkan gambaran sekilas ke dalam lapisan makna yang tidak terhingga yang dimiliki oleh Al-Quran. Semoga penerokaan ini memberi inspirasi kepada rasa ingin tahu yang lebih mendalam, memperdalam iman, dan mengingatkan kita tentang keindahan dan kerumitan wahyu ilahi. Sebagai penutup, semoga buku ini menjadi jambatan antara rasional dan rohani, menggalakkan semua yang membacanya untuk mencari dalam nombor, bukan sahaja aritmetik, tetapi cerminan aturan ilahi, keindahan dan kesempurnaan yang terkandung dalam Al-Quran. Ini menyimpulkan penerokaan kita, menjemput pembaca untuk meneruskan perjalanan penemuan mereka, di mana setiap nombor, seperti setiap ayat, boleh menjadi langkah lebih dekat untuk memahami keilahian. Epilog, gema nombor ilahi yang tidak berkesudahan. Semasa kita menutup buku ini, kita berdiri di ambang perjalanan yang tidak berkesudahan, yang tidak berakhir dengan halaman terakhir tetapi berterusan di minda mereka yang berusaha untuk memahami kedalaman Al-Quran. Corak berangka yang telah kita terokai bukanlah sekadar keunikan, tetapi gema melodi ilahi, simfoni yang digubah oleh pencipta, bergema sepanjang zaman. Perjalanan melampaui teks refleksi pribadi. Semoga buku ini memberi inspirasi kepada Anda untuk melihat melampaui permukaan nombor, mencari di dalamnya pantulan perjalanan rohani Anda, di mana setiap tindakan iman, setiap saat ibadah, selaras dengan kesempurnaan ilahi yang telah kita renungkan. Komuniti penyelidikan. Penerokaan ini adalah jemputan untuk menyertai komuniti yang lebih luas, yang menghargai integrasi iman dengan sains, di mana ahli matematik, ahli teologi, boleh kesebiayaan lichmishari brandik plus Al-Quran. Warisan nombor impak budaya, sama seperti seni Islam menggunakan geometri untuk mencerminkan keharmonian ilahi, semoga corak berangka Al-Quran terus memberi inspirasi kepada seni bina, dan sains, menunjukkan integrasi yang lancar antara rohani dan intelektual. Usaha pendidikan, biarkan buku ini menjadi pemangkin untuk program pendidikan yang meraihkan sifat pelbagai aspek Al-Quran, menggalakkan pelajar untuk melihat perpaduan dalam kepelbagaian, aturan dalam kerumitan melalui lensa nombor. Mesej universal dialog antara agama, keindahan berangka Al-Quran, seperti mesejnya tentang keamanan dan perpaduan, boleh menjadi bahasa universal, menjemput dialog dan persefahaman merentasi agama dan budaya yang berbeza, di mana nombor menjadi jambatan dan bukannya penghalang. Simfoni yang belum selesai, penemuan berterusan, kajian tentang corak berangka dalam Al-Quran hanyalah satu nota dalam simfoni yang belum selesai. Sentiasa ada lebih banyak untuk dipelajari, lebih banyak untuk difahami, dan lebih banyak cara untuk berhubung dengan keilahian melalui teks suci ini. Jemputan untuk merenung. Semasa Anda marak hadapan, biarkan setiap nombor menjadi peringatan tentang jemputan Al-Quran untuk merenung, untuk mencari ilmu, dan untuk berusaha mencapai kesempurnaan dalam hidup kita.
mencerminkan kesempurnaan yang kita temui dalam ayat-ayatnya. Kata-kata akhir. Dalam epilog ini, kita mengakui bahwa perjalanan kita melalui nombor bukanlah pengakhiran, tetapi permulaan, jemputan abadi untuk menyelami lebih dalam ke dalam Al-Quran, untuk mencari dalam corak berangkanya cerminan keindahan ilahi yang mengelilingi kita. Semoga buku ini menjadi teman dalam pencarian rohani Anda, mengingatkan Anda bahwa di sebalik setiap nombor terletak kisah penciptaan, bimbingan, dan tarian perpaduan abadi dengan ilahi. Terima kasih kerana melalui jalan ini bersama saya, di mana nombor bukan sahaja dihitung, tetapi telah menceritakan kisah iman, keindahan, dan usaha yang tidak berkesudahan untuk memahami kalam Tuhan. Ungkapan Al-Quran sempurna, walaupun lama nombor sempurna, nampaknya merujuk kepada Al-Quran dan konsep nombor sempurna dalam matematik, walaupun kaitannya tidak begitu jelas. Mari kita huraikan. Al-Quran dan nombor 28. Dalam numerologi Islam atau abjad, nombor boleh mempunyai makna simbolik. Nombor 28 adalah penting kerana terdapat 28 bab dalam Al-Quran yang bermula dengan satu atau lebih dari 12 huruf berbeza yang dikenali sebagai muqatta'at atau huruf-huruf misteri. Bulan lunar dalam kalender Islam biasanya mempunyai 28 hari. Nombor sempurna. Nombor sempurna ialah integer positif yang sama dengan hasil tambah pembahagi tidak termasuk dirinya sendiri. 6 ialah nombor sempurna kerana pembahaginya 1, 2, 3 berjumlah 6. 28 juga merupakan nombor sempurna kerana pembahaginya 1, 2, 4, 15 berjumlah 28. Memandangkan konteks ini, pernyataan Anda mungkin bertujuan untuk menonjol pentingnya nombor 28 dalam konteks agama dan matematik nombor sempurna. 6 dan 28 ialah dua nombor sempurna pertama yang diketahui sejak zaman dahulu, yang mungkin menjadi apa yang Anda maksudkan dengan sempurna. 28, 6, nombor sempurna. Walau bagaimanapun, jika Anda bertanya tentang kaitan atau tafsiran yang lebih mendalam antara Al-Quran dan nomor-nombor ini, tidak ada kaitan langsung yang diterima secara ilmiah dalam teologi Islam antara Al-Quran dan nombor sempurna. Walau bagaimanapun, simetri dan corak dalam Al-Quran telah diperhatikan dan dikaji selama berabad-abad, yang mungkin tidak berkualitas bah farmers mungkin. Konsep yang dibincangkan, which pride punca more important. Nah, beginilah cara berfungsi. Punca digital. Punca digital, sesuatu nombor ditemui dengan menjumlahkan digit nombor itu sehingga Anda mendapat nombor satu digit. Contohnya, punca digital 28 ialah 2 plus 8 was 10. Kemudian, 1 plus 0 was 1. Nombor sempurna. Seperti yang disebutkan sebelum ini, nombor sempurna ialah nombor yang sama dengan hasil tambah pembahagi sepatutnya. Mari kita periksa nombor sempurna untuk melihat bagaimana punca digitalnya bertindak. 6. Nombor sempurna pertama. Pembahagi 1 di 2. Punca digital. 6, kerana 6 sudah pun 1 digit. 28. Nombor sempurna kedua. Pembahagi 1, 2, 4, juga mendigit 11. 2, 10, 1 plus 0, 1. Nombor sempurna ke-6, nombor sempurna ketiga. 2, 1, 2, 4, 18, TV seri, 62, 1, 2, 4, 2 suara play. Punca digital, 4 plus 9, plus 6 is berarti. 1 plus 9, 10. Plus 28, nombor sempurna ke-8. Pembahagi 2, 4, 8, 11, 12, 4, 19, 8, 19, 2012, 52, 4, What? Untuk get, di seri plus 11 Mei. Apa? Plus status. Seri, Odi, Chapman. Punca ini digital semua nombor sempurna, kecuali 6 sama dengan 1. Ini adalah corak yang menarik, tetapi bukan sifat matematik formal yang mentakrifkan nombor sempurna. Pernyataan Anda, diakui bahwa punca digital nombor sempurna ubah 1 kecuali 6, secara amnya adalah betul berdasarkan nombor sempurna yang diketahui. Walau bagaimanapun, pemerhatian ini tidak meliputi nombor sempurna hipotetikal di luar yang diketahui pada masa ini, kerana tiada bukti umum menyatakan bahawa semua nombor sempurna, kecuali 6, akan mempunyai punca digital 1. Ini mungkin hanya corak yang diperhatikan di kalangan beberapa nombor sempurna pertama yang ditemui. Pernyataan Anda seolah-olah menggabungkan konsep punca digital dalam matematik dengan rujukan khusus kepada Al-Quran, terutamanya surah Al-Baqarah, betina, bab 2, ayat 196. Mari kita rungkaikan ini. Punca digital, nombor sempurna. Seperti yang dibincangkan sebelum ini, punca digital kebanyakan nombor sempurna yang diketahui sama dengan syarat dan dengan pengecualian 6. Proses punca digital melibatkan penjumlahan digit nombor sehingga Anda mendapat satu digit.
Contohnya, untuk 28, nombor sempurna, Anda mendapat 2 plus 8, 10. Kemudian 1 plus 0, 1. 10 plus 1. Di sini, Anda memecahkan 10 kepada digitnya untuk menunjukkan bagaimana ia membawa kembali kepada 1 yang selaras dengan pengiraan punca digital. Asratun kamilatun. Frasa ini dalam bahasa Arab bermaksud nombor sempurna. Ia bukan petikan langsung daripada Al-Quran, tetapi istilah Arab untuk menggambarkan konsep matematik. Surah 2 ayat 196. Ayat ini daripada Al-Quran tidak membincangkan secara langsung tentang matematik atau nombor sempurna. Sebaliknya, ia adalah sebahagian daripada arahan yang diberikan untuk haji. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Tetapi jika kamu dihalangi, maka berkorbanlah dengan apa yang mudah didapati daripada haiwan ternakan. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu sehingga haiwan korban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan sesiapa di antara kamu yang sakit atau ada sesuatu kecacatan di kepalanya yang mengharuskan dia bercukur, maka hendak dia berfidyah dengan berpuasa 3 hari atau bersedekah atau menyembelih tang korban. Kemudian, apabila kamu telah berasa aman, maka sesiapa yang mahu melakukan umrah dalam bulan-bulan haji, diikuti dengan haji, maka hendaklah dia berkorban dengan apa yang mudah didapati daripada haiwan ternakan. Dan sesiapa yang tidak mendapat binatang korban, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji, dan 7 hari apabila kamu telah pulang ke tempat tinggal kamu. Itulah 10 hari yang sempurna. Ini kewajipan bagi orang yang keluarganya tidak berada bermastautin di kawasan Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawa Allah sangat berat seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Kaitan yang Anda buat antara punca digital nombor sempurna dan ayat ini nampaknya simbolik atau metafora. Mungkin mencadangkan satu bentuk penyempurnaan atau kesempurnaan dalam amalan agama yang mencerminkan konsep matematik kesempurnaan. Walau bagaimanapun, ini bukanlah tafsiran yang disokong secara langsung oleh tafsiran Islam tradisional ayat tersebut. Nampaknya, Anda melukis persamaan antara penyempurnaan tugas agama, haji, seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut, dan konsep kesempurnaan matematik, di mana nombor 1 mewakili perpaduan atau kesempurnaan dalam kedua-dua konteks. Ini adalah tafsiran pribadi yang menarik, tetapi harus dilihat sebagai simbolik dan bukannya kaitan tekstual langsung. Persilangan matematik dan kerohanian Islam, kajian tentang nombor sempurna dan simetri Al-Quran. Al-Quran, kitab suci Islam, telah menjadi subjek pelbagai kajian yang meneroka corak berangkanya, yang sebahagiannya percaya mencerminkan makna yang lebih mendalam, simetri atau reka bentuk ilahi. Berikut adalah beberapa aspek utama dan contoh corak berangka dalam Al-Quran. Bilangan bab dan ayat 11 surah Bab. Al-Quran dibahagikan kepada 114 bab yang mungkin dilihat sebagai penting oleh setengah sarjana kerana simetri atau kesederhanaannya. Jumlah ayat. Terdapat 6 viuzun 2-36 ayat dalam Al-Quran, walaupun bilangan ini mungkin berbeza sedikit bergantung pada sama ada frasa tertentu dikira sebagai ayat yang berasingan. Struktur surah Al-Fatihah, pembukaan. Bab pertama terdiri daripada 7 ayat, sering ditonjolkan kerana kepentingan numerologinya, terutamanya kerana ia dibaca berulang kali setiap hari semasa solat. Surah Al-Baqarah sebagai bab terpanjang dengan 26 ayat, ia sering disebut dalam kajian berangka. Contoh yang Anda sebutkan 2286, 2228 plus 6, wigul 6 ay 6 adalah salah satu cara sarjana mungkin mentafsir strukturnya. Muqatta'at, huruf misteri. Beberapa surah bermula dengan jujukan huruf Arab yang maknanya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks Al-Quran. Huruf-huruf ini ialah Alif, Lam, Mim, muncul 6 kali. Alif, La, 5 kali. Ta, Sin, Mim, 2 kali, dan lain-lain. Para sarjana telah membuat spekulasi tentang kepentingannya, termasuk tafsiran berangka di mana setiap huruf diberikan nilai berangka daripada sistem abjad, numerologi abjad. Dalam sistem abjad, setiap huruf Arab mempunyai nilai berangka yang membolehkan pengiraan nilai berangka, perkataan atau frasa. Ini telah membawa kepada pelbagai tafsiran di mana nilai berangka mungkin mendedahkan corak atau hubungan antara bahagian Al-Quran yang berbeza. Pengulangan perkataan. Perkataan atau frasa tertentu diulang beberapa kali tertentu, yang sebahagian sarjana dapat dipenting. Hari muncul 325 kali. Bulan muncul. Laut dan darat, ya bisa, bersama-sama muncul 70 plus 30 kali, yang sebahagian mentafsirkan sebagai rujukan kepada komposisi bumi. Corak simetri.
Ada yang menunjukkan corak di mana struktur Al-Quran boleh dilihat sebagai simetri apabila mempertimbangkan topik, tema, atau susun atur fizikal apabila ditulis dalam skrip Arab tradisional. Gematria dan kriptografi. Sesetengah sarjana mendalami gematria Al-Quran, di mana mereka mencari makna tersembunyi atau kod dalam teks berdasarkan nilai berangka. Walaupun ini lebih spekulatif dan tidak diterima secara universal dalam kesarjanaan Islam. Nota kritikal. Walaupun corak berangka boleh menarik, tafsiran harus didekati dengan berhati-hati kerana ia terdiri daripada ilmiah kepada spekulatif. Kesarjanaan Islam tradisional menekankan makna dan bimbingan teks berbanding analisis berangka. Sebahagian besar sarjana Islam berpendapat bahawa tumpuan utama haruslah pada message, ajaran dan bimbingan Al-Quran dan bukannya numerologi. Corak-corak ini menjemput kajian lanjut, tetapi harus dipertimbangkan bersama penekanan Al-Quran pada kejelasan dan kemudahan akses mesejnya kepada semua peringkat pembaca, tanpa mengira pandangan numerologi mereka. Al-Quran merupakan bukti wahyu ilahi, keindahan bahasa dan kebijaksanaannya memikat hati dan minda selama berabad-abad. Di sebalik keindahan bahasanya, terdapat alam corak yang rumit dan keharmonian angka, mendedahkan lapisan keajaiban yang lebih mendalam. Esei ini mengupas persilangan menarik antara matematik dan Al-Quran, meneroka kerumitan angka yang terjalin dalam setiap fabriknya. Daripada susunan surah dan ayat yang tepat hingga pengulangan kata dan frasa tertentu, Al-Quran mempamerkan struktur yang teliti yang menentang kebetulan. Reka bentuk yang rumit ini menunjukkan kepada tangan ilahi, dengan teliti mencipta setiap butiran dengan tujuan yang mendalam. Dengan mengkaji corak angka ini, kita mendapat gambaran tentang sifat teliti wahyu ilahi dan kedalaman teks Al-Quran. Sepanjang sejarah, para cendekiawan dan ahli teologi telah mengagumi keajaiban matematik Al-Quran. Corak angka ini, jauh daripada sekadar kebetulan, mendedahkan makna yang lebih dalam, mengajak kita untuk merenungkan implikasi simboliknya. Ia berfungsi sebagai bukti asal-usul ilahi Al-Quran, mengukuhkan kesahihannya, dan menguatkan iman orang yang beriman. Matematik, sering dipanggil bahasa universal, melampaui batas budaya dan menyediakan rangka kerja untuk memahami dunia di sekeliling kita. Ia adalah bahasa tertib, ketepatan, dan logik yang digunakan oleh saintis, jurutera, dan arsitek untuk membina dan mencipta. Begitu juga Al-Quran, yang diturunkan oleh arsitek agung, menggunakan prinsip matematik untuk menyampaikan mesejnya yang abadi. Dengan meneroka corak numerikal Al-Quran, kita memulakan perjalanan penemuan, mendedahkan lapisan makna tersembunyi di sebalik ayat-ayatnya. Corak-corak ini bertindak sebagai petunjuk, membimbing kita ke arah penghargaan yang lebih mendalam terhadap mesej Al-Quran dan sumber ilahi. Ia menonjolkan ketelitian dan ketepatan Al-Quran, diturunkan dan dipelihara. Struktur matematik Al-Quran bukanlah bertujuan untuk menjadi kod rahsia, tetapi sebagai pelawaan halus untuk merenungkan kebenarannya yang lebih dalam. Sama seperti simfoni yang digarap dengan sempurna membangkitkan emosi dan menggerakkan jiwa, keharmonian numerikal Al-Quran bergema dalam diri kita, mencetuskan kekaguman dan kehairanan. Konsep nombor sempurna telah menarik minat ahli matematik selama berabad-abad. Nombor sempurna ialah integer positif yang sama dengan jumlah pembahagi sebetulnya. Pembahagi tidak termasuk nombor itu sendiri. Contohnya, nombor 6 dianggap sempurna kerana pembahagi sebetulnya 1, 2, dan 3 jika dijumlahkan menjadi 6. Dalam Al-Quran, nombor 6 mempunyai kepentingan istimewa, sering dikaitkan dengan penciptaan dan kesempurnaan. 6 hari penciptaan, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, bergema dengan kesempurnaan matematik nombor 6. Hubungan antara konsep matematik dan kepercayaan asas Islam ini menunjukkan keterkaitan alam semesta dan aturan ilahi yang mengaturnya. Penggunaan nombor sempurna dalam Al-Quran melampaui definisi matematiknya. Nombor-nombor ini menjadi representasi simbolik sifat-sifat ilahi, mencerminkan kesempurnaan, keseimbangan, dan kesatuan yang wujud dalam ciptaan Tuhan. Surah Al-Baqarah, surah terpanjang dalam Al-Quran, menunjukkan corak berangka yang rumit yang terjalin di seluruh teks suci ini. Dengan 286 ayat, surah ini membincangkan pelbagai topik, daripada hukum hakam hingga kisah para nabi. Namun, tersembunyi di sebalik ayat-ayatnya terdapat struktur berangka yang menarik yang menguatkan lagi mesej. Nombor 286 itu sendiri mempunyai makna yang tersendiri.
Ia adalah nombor Harshad yang boleh dibahagikan dengan jumlah digitnya. 2 tambah 8 tambah 6 bersamaan 16, dan 286 boleh dibahagikan dengan 16. Sifat matematik ini seterusnya menekan ketepatan dan ketelitian di sebalik susunan Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, tema dan kata kunci tertentu diulang dengan cara yang signifikan secara numerik. Contohnya, perkataan syaitan muncul sebanyak 11 kali. Manakala perkataan Rahman, Maha Penyayang, salah satu sifat Allah yang terpenting, muncul sebanyak 26 kali. Pengulangan ini berfungsi untuk menekankan konsep utama dan menonjolkan pertempuran rohani antara kebaikan dan kejahatan yang menjadi teras kepada pengalaman manusia. Bahagian kelima, misteri huruf-huruf muqatta'at. Al-Quran mengandungi 29 surah yang dimulakan dengan kombinasi huruf-huruf misteri yang dikenali sebagai muqatta'at. Huruf-huruf ini seperti Alif Lam Mim atau Yasin telah membingungkan para sarjana selama berabad-abad. Walaupun makna tepatnya masih menjadi perdebatan, kehadiran mereka menunjukkan makna yang lebih mendalam di sebalik tafsiran literalnya. Sesetengah sarjana percaya bahwa huruf-huruf ini mewakili nilai-nilai angka, membentuk kod kompleks yang membuka makna tersembunyi di dalam Al-Quran. Yang lain melihatnya sebagai singkatan untuk sifat-sifat ilahi atau sebagai representasi simbolik konsep kerohanian yang mendalam. Terlepas dari tafsiran tepatnya, huruf-huruf muqatta'at berfungsi sebagai peringatan tentang sifat Al-Quran yang berlapis-lapis. Fakta bahwa huruf-huruf ini muncul di awal surah tertentu menunjukkan bahwa ia memegang kunci untuk memahami tema dan mesej yang terkandung dalam bab-bab tersebut. Sifat enigmatik mereka mendorong renungan dan refleksi, mengajak para pembaca untuk mendalami Al-Quran pada tahap yang lebih dalam. Bahagian 6, Surah Al-Qalam ditulis dengan pena ilahi. Surah Al-Qalam dinamakan sempena perkataan Arab untuk pena, menekankan kuasa penulisan dan wahyu. Surah ini dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'at nun dan kalam, yang terus menarik perhatian kepada sifat ketuhanan wahyu Al-Quran. Angka 68, jumlah ayat dalam surah ini juga signifikan. Ia adalah gandaan 17, nombor yang kerap muncul dalam Al-Quran berkaitan dengan wahyu dan penghakiman ilahi. Hubungan angka ini mengukuhkan mesej surah tentang kepentingan firman Allah dan akibat daripada menolaknya. Penekanan surah Al-Qalam terhadap pena sebagai alat untuk ilmu dan wahyu mengingatkan kita tentang kuasa transformatif bahasa. Al-Quran yang diturunkan melalui pena ilahi terus memberi inspirasi dan membimbing manusia, menawarkan kebijaksanaan dan panduan yang abadi. Bahagian ketujuh, merenung simetri berangka, bukti kepengarangan ilahi. Corak berangka Al-Quran yang rumit bukanlah suatu kebetulan, tetapi menjadi bukti asal-usulnya yang suci. Corak-corak ini menunjukkan tahap perancangan dan reka bentuk yang teliti yang melampaui kemampuan manusia, menunjukkan kepada pencipta yang maha agung yang dengan teliti mencipta setiap aspek kitab suci ini. Al-Quran sendiri mencabar mereka yang meragui asal-usulnya untuk menghasilkan walaupun satu surah seperti itu. Kerumitan dan kerincian corak berangkanya yang terjalin dengan indah bersama mesejnya yang mendalam menjadi jawaban yang ampuh terhadap cabaran ini. Corak-corak ini menjadi bukti keunikan Al-Quran, suatu kualiti yang telah memikat dan memberi inspirasi kepada orang-orang yang beriman selama berabad-abad. Mempelajari corak-corak ini bukan sekadar intelektual. Ia adalah satu tindakan ibadat, memperdalam penghargaan kita terhadap keindahan Al-Quran dan menggunakan ini bersumbernya yang suci. Bahagian 8, melampaui angka, pesanan abadi Al-Quran. Walaupun corak berangka Al-Quran menawarkan gambaran yang menarik tentang struktur ketuhanannya, adalah penting untuk diingat bahawa corak ini adalah alat untuk mencapai matlamat, bukan matlamat itu sendiri. Pesanan sebenar Al-Quran terletak pada panduannya untuk manusia, seruannya kepada kebenaran, dan janjinya tentang kehidupan yang memuaskan di dunia dan akhirat. Ajaran Al-Quran tentang belas kasihan, keadilan, dan tanggung jawab sosial tetap relevan hari ini seperti berabad-abad yang lalu. Pesanannya melangkaui masa dan budaya, menawarkan jalan menuju kedamaian, baik di dalam diri kita maupun di dunia di sekeliling kita. Dengan mengkaji Al-Quran, merenungkan ayat-ayatnya, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan kita, kita membuka kunci kuasa transformasinya yang sebenar. Corak berangka berfungsi sebagai peringatan tentang tangan Tuhan
di sebalik wahyu ini, mengukur frekuensi non spesies dan berinspirasi kepada kita untuk menjalani hidupan dan berat landing. Bahagian 9. Kesimpulan. Pelawaan untuk meneroka dan menemui. Pertemuan antara matematik dan wahyu Al-Quran memberikan kita gambaran yang menarik tentang ciptaan Tuhan yang menakjubkan. Corak berangka dalam Al-Quran bukanlah sekadar kebetulan, tetapi menunjukkan kepada kita aturan dan tujuan yang lebih mendalam, mengajak kita untuk memikirkan cara-cara rumit Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Esei ini hanya menyentuh sedikit sahaja tentang topik yang menarik ini. Apabila kita mendalami keajaiban matematik dalam Al-Quran, kita akan menemui lapisan makna yang baru dan menghargai kebijaksanaan yang tertanam dalam setiap ayatnya. Perjalanan meneroka corak-corak ini adalah berterusan, menawarkan peluang yang tidak terhingga untuk kita menemui dan mengembangkan kerohanian. Marilah kita dekati Al-Quran dengan hati yang terbuka dan minda yang ingin tahu, berusaha untuk memahami mesejnya, dan menghargai keindahan rekaan Tuhan. Dalam perjalanan penemuan ini, kita pasti akan mendapati diri kita lebih dekat dengan Pencipta dan terinspirasi untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna.